Selamat sejahtera, nama saya Tarani, anak perempuan Sundaran, ingin menerangkan tentang perpaduan masyarakat Malaysia. Perpaduan masyarakat Malaysia merujuk kepada keadaan di mana rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya Hindu bersama dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Soalan pertama, kerajaan Malaysia telah melaksanakan beberapa dasar utama untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Antaranya, Dasar Pembangunan Nasional. Menurut usaha DEB dengan fokus pada pembangunan inklusif bagi semua kaum. Yang kedua, Dasar Pendidikan Kebangsaan memupuk perpaduan melalui sistem pendidikan kebangsaan yang mengalahkan dan integrasi pelbagai kaum. Kesimpulannya, dasar-dasar ini bertujuan mengurangkan ketidakseimbangan sosial ekonomi, memupuk keharmonian melalui pendidikan dan kebudayaan serta mewujud integrasi yang lebih erat di kalangan pelbagai kaum. Usaha ini penting dalam membina masyarakat yang lebih harmoni, adil dan inklusif di masyarakat. Nama saya Syamsuddin Kumar. Hari ini saya nak bentang tentang dua contoh rancangan pembangunan negara semasa sebelum merdeka dan dua perancangan selepas merdeka. Sebelum merdeka, yang pertama ialah rancangan BRICS tahun 1950. Rancangan ini diperkenalkan oleh British untuk membanteras ancaman komunis melalui strategi memindahkan penduduk luar bandar, khususnya kaum Cina ke kampung-kampung baru yang lebih tergawat. Tujuannya ialah untuk memutuskan sokongan kepada komunis dan mewujudkan keselamatan di kawasan pendalaman. Rancangan kedua ialah Rancangan Melaya Pertama 1956 sehingga 1960. Rancangan ini bertujuan membangunkan sektor ekonomi dan infrastruktur bagi mempersiapkan negara menuju kemerdekaan. Fokus utama adalah meningkatkan hasil pertanian seperti getah dan biji timah, serta membina jalan raya dan kemudahan asas untuk menghubungkan kawasan luar bandar dengan bandar. Selepas merdeka, rancangan pertama ialah Rancangan Malaysia Pertama tahun 1966 sehingga 1970. Selepas membentukkan Malaysia pada tahun 1963, rancangan ini memperkenalkan untuk memperkukuh pembangunan ekonomi melalui perindustrian dan pertanian sambil mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. Rancangan ini juga menekankan pembinaan infrastruktur seperti jalan raya, sekolah dan hospital. Perancangan kedua ialah Dasar Ekonomi Baru DEB bagi tahun 1970 hingga 1990. Diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 untuk mengurangkan kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi mengurangkan dan pengenalan kaum dengan fungsi ekonomi, yang memupukkan kepada peningkatan penyertaan bumi putra dalam ekonomi dan memastikan penghargaan kekayaan yang lebih adil. Bagi kesimpulannya, sebelum merdeka, rancangan seperti Rancangan BRICS dan Rancangan Melaya Pertama memberi fokus kepada keselamatan serta pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk persediaan kemerdekaan. Selepas merdeka, rancangan seperti Rancangan Malaysia Pertama dan Dasar Ekonomi Baru menumpukan kepada pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dan mengurangkan jurang ekonomi antara kaum sambil memperkukuh pembangunan infrastruktur negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati Najwa binti Muhammad Nazri. Hari ini saya akan membentangkan satu dasar yang boleh diketengahkan bagi meningkatkan perpaduan rakyat Malaysia beserta huraian. Cadangan adalah dasar perpaduan komuniti bersepadu boleh diketengahkan untuk meningkatkan perpaduan rakyat Malaysia melalui penekanan kepada aktiviti bersama di peringkat komuniti. Dasar ini menumpukan
menumpukan kepada pembangunan hubungan kepada pelbagai kaum dan agama. Okey, melalui interaksi sosial dan kerjasama dalam projek-projek komuniti yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Okey. Untuk huraian kepada dasar tadi adalah projek gotong royong bersama. Okey, menggalakkan amalan gotong royong di kalangan masyarakat melalui projek seperti pembersihan kawasan, penanaman pokok atau pembinaan kemudahan awam. Aktiviti ini dapat memupuk semangat kerjasama dan saling bergantung antara rakyat Malaysia. Okay, daripada pelbagai kaum dan agama. Amalan gotong royong ini juga dapat membantu menghilangkan prejudis, iaitu menggalakkan sikap hormat menghormati dan membina kepercayaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Okay, dengan menjadikan projek gotong royong sebagai satu dasar perpaduan yang diterajui di peringkat komuniti, Malaysia boleh memperkukuhkan ikatan sosial dan membina sebuah masyarakat yang lebih harmoni, inklusif dan bersatu. Kesimpulannya, amalan gotong royong dapat membantu menghilangkan prejudis, menggalakkan sikap hormat menghormati dan membina kepercayaan dalam kalangan rakyat Malaysia dengan menjadikan projek gotong royong ni sebagai satu dasar perpaduan yang diterajui di peringkat komuniti Malaysia yang boleh memperkukuhkan ikatan sosial dan membina sebuah masyarakat yang lebih harmoni, inklusif serta dapat bersatu. Soalan 4. Kesan dari sudut ekonomi hasil pelaksanaan rancangan pembangunan negara sebelum merdeka adalah pembahagian ekonomi mengikut kaum. Sebelum merdeka, terdapat pembahagian fungsi ekonomi berdasarkan kaum. Kaum Melayu cenderung terlibat dalam sektor pertanian, kaum Cina dalam perdagangan dan perlombongan, manakala kaum India kebanyakan bekerja di ladang-ladang getah. Ini menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, di mana kaum Melayu tertinggal dari segi pemilikan ekonomi dan pendapatan. Selepas merdeka adalah pembangunan sektor industri. Dasar perindustrian negara terutama pada 1980-an membantu membangunkan sektor pembuatan dan perindustrian di Malaysia. Ini meningkatkan peluang pekerja dalam sektor pembuatan dan perkilangan, menarik pelaburan asing serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Soalan yang keempat adalah kesan dari sudut politik hasil pelaksanaan rancangan pembangunan negara sebelum merdeka dalam adalah pembahagian ekonomi mengikut kaum, iaitu kesan politik sebelum merdeka. Kesan politik sebelum merdeka ni adalah peningkatan kuasa politik British, iaitu sebelum merdeka ni mereka nak rancang pembangunan seperti rancangan BRICS yang dilaksanakan oleh British dengan tujuan untuk mengekalkan kawalan mereka ke atas tanah Melayu. Rancangan ni dia membantu British untuk memperkukuhkan lagi pengaruh politik mereka dengan menumpuhkan pemberontakan komunis dan memastikan kestabilan politik yang diperlukan untuk meneruskan penjajahan. Mereka ni memberikan kawalan ketat terhadap komuniti melalui penubuhan kampung baru yang bertujuan mengasingkan masyarakat di luar bandar daripada pengaruh komunis. Yang kedua adalah selepas merdeka, iaitu pembentukan sistem politik yang lebih stabil, iaitu rancangan pembangunan pasca merdeka seperti rancangan Malaysia yang kedua turut menyumbang kepada kestabilan politik melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur
iaitu peningkatan taraf hidup, pembangunan luar bandar dan pengurangan kepada kemiskinan yang menyumbang kepada pengurangan ketidakpuasan sosial yang berpotensi menjadi ancaman kepada kestabilan politik. Pelaksanaan rancangan pembangunan negara sebelum dan selepas kemerdekaan Malaysia memberi beberapa kesan penting dari sudut sosial, iaitu pertama, peningkatan akses kepada pendidikan sebelum merdeka. Akses kepada pendidikan dan tidak menyeluruh, terutama bagi penduduk luar bandar. Selepas merdeka, rancangan pembangunan seperti rancangan Malaysia yang pertama hingga seterusnya memberi tumpuan kepada perluasan sistem pendidikan nasional. Ini membuka peluang lebih luas kepada golongan miskin dan luar bandar untuk menerima pendidikan, sekaligus meningkatkan mobiliti sosial dan memberi peluang untuk pekerjaan yang lebih baik. Contohnya, peningkatan bilangan sekolah kebangsaan di seluruh negara selepas merdeka. Kesimpulannya, kesimpulan daripada keseluruhan, dasar perpaduan nasional yang memberi fokus kepada pengukuhan interaksi sosial antara kaum melalui aktiviti masyarakat seperti gotong royong dan sukan rakyat dapat menjadi langkah berkesan dalam meningkatkan perpaduan dan aktiviti ini bukan sahaja dia memupuk kerjasama tetapi juga menggalakkan persefahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya di Malaysia. Sekian, terima kasih daripada kami.